Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Ain Soleha binti Suhaili dengan bernomor metrikan BQ 21110026. Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Al-Quran. Perkara pertama yang perlu kita ketahui tentang Al-Quran adalah pengertiannya. Al-Quran ialah kalam Allah yang mengandungi mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, kemudian dipindahkan kepada umat Islam secara mutawatir, iaitu beransur-ansur, dan menjadi ibadat ketika membacanya. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, dan surah pertama yang terdapat dalam Al-Quran ini adalah surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Seterusnya, kita beralih kepada peringkat penurunan Al-Quran. Pada peringkat pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus sebanyak 30 juzuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz sekaligus 30 juzuk, iaitu merupakan salah satu tempat yang mulia bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj ayat 21 yang bermaksud bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua adalah peringkat Baitul Izzah. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan ke Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah yang merupakan langit pertama mana terhimpunnya pada segala rahsia dan kanazah Allah Subhanahu Wa Taala. Penurunan yang kedua ini berlaku pada malam Lailatul Qadar, berpandukan firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat pertama yang bermaksud, sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada peringkat yang terakhir, iaitu peringkat ketiga, Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalui perantaraan malaikat Jibril. Pada 17 Ramadan bersamaan 7 Ogos 610 Masihi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertahajud mengasingkan diri di Gua Hira, malaikat Jibril alaihi salam membawa turun dari Baitul Izzah 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq dan dibacanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira tersebut. Selepas peristiwa itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir ataupun dikatakan secara beransur-ansur selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Turunan secara mutawatir ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 106 yang bermaksud, dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat, tenang, dan kami turunkannya secara beransur-ansur. Seterusnya, kita beralih kepada perbincangan kedudukan Al-Quran. Seperti yang kita sedia maklum, Al-Quran ini merupakan rujukan dan panduan dalam kehidupan manusia kerana menjadi aspek segenap dalam kehidupan manusia, menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pemikiran manusia. Seperti yang kita melihat daripada definisi Al-Quran, iaitu menjadi ibadat ketika membacanya, di sini boleh buktikan dengan Abdullah bin Mas'ud menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita dapat lihat betapa besarnya ganjaran membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai banyak kebaikan selain daripada mendapatkan pahala. Sama sekali, Al-Quran ini akan menjadi syafaat di hari akhirat. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Daripada hadis riwayat Muslim. Di akhirat tersebut, Al-Quran datang kepada manusia yang membacanya sebagai pembela mempertahankan manusia tersebut. Dari Nawas bin Samra radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari akhirat kelak
akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kedua-dua surah ini menghujah, mempertahankan orang yang membaca dan mengamalnya berdasarkan hadis riwayat Muslim. Amalan membaca Al-Quran ini bukan sahaja diberikan pahala kepada sesiapa yang membacanya, namun kepada sesiapa yang mengamalkannya setiap hari dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Osman bin Affan, sebaik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Sungguhnya Allah sangat meninggikan martabat umat-umat Islam yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya setiap hari. Sesungguhnya, Al-Quran memberikan banyak manfaat dan kelebihan kepada umat manusia. Terdapat beberapa kaedah untuk menjadikan bacaan Al-Quran ini amalan dalam kehidupan seharian kita. Pertama sekali adalah melalui pembacaan Al-Quran satu muka surat selepas salat fardu. Oleh demikian, sekiranya kita melakukannya setiap hari, setiap 5 waktu, maka perkara tersebut akan menjadi kebiasaan kepada kita dan itunya akan mendorong kepada menjadi amalan harian. Sekiranya pada suatu hari kita meninggalkan bacaan ini, iaitu merupakan kebiasaan kita hari-hari sebelumnya, maka akan timbulnya satu perasaan yang sahnya dan tidak tenangnya hati kita tidak membaca Al-Quran yang sentiasa kita baca sebelum ini. Sesungguhnya bacaan Al-Quran ini menenangkan jiwa kita dan menjadi pengubat segala keresahan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Apa yang perlu kita lakukan adalah mempercayai Allah dan mendekatkan diri dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Sahaja serba sedikit yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.